الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa rupan terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama sekali lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita Hidayatus Sibyan, muka surat 17, muka surat 17. Kita masuk topik baru malam ini selepas kita dah selesai bincang syarat sah takbiratul ihram, 21 syarat sah mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Dah settle. Kemudian kita akan masuk perkara-perkara sunat ketika kita mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Dia ada beberapa perkara sunat. Perkara sunat ini kita perlu fokus juga untuk orang panggil nilai tambah di dalam sembahyang kita. Dalam sembahyang kita ini kita jaga yang wajib, yang asas. Kemudian kita jaga juga macam mana cara seluruh amalinya untuk melakukan setiap perbuatan sunat dan juga ucapan-ucapan yang sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala syahdan. Syahdan tu dalam bahasa dipanggil bahasa Jawi, lama Aceh, syahdan. Bahasa kita dipanggil peringatan. Syahdan ini satu peringatan penting. Apabila dia buat syahdan itu tanda topik yang penting lah. Dia nak beri ingatan kepada kita supaya kita fokus, tak panggil dia panggil apa lagi ni, orang panggil tak perasan, menyebabkan kita pun tak ambil berat. Dia nak supaya kita ambil berat balik. Dia pun mulakan dengan tajuk kita dia syahdan. Bahasa Arab panggil tanbihun, ai hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan penting kepada mereka yang tak perasan, yang lalai pun tak perasan lah, tak perasan bahawa perkara-perkara sunat ni perlu kita fokus juga di dalam amali solat kita atau dalam praktikal solat kita. Itu syahdan. Sunat mengangkat dua tangan. Kita nak bincang sunat mengangkat dua tangan. Dia sunat ketika takbiratul ihram ni banyak kita dah bincang sebelum daripada ni, lebih daripada 7. Dalam modul bengkel dulu kita buat sampai 7, tapi sebenarnya lebih daripada 7. Kita akan sebut kembali beberapa perkara yang melibatkan perkara sunat ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar tu wajib. Jadi malam ni kita nak bincang satu dulu, iaitu sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat dua tangan. Kalau ada dua, kalau tak ada dua, sebelah, sunat sebelah. Kalau ada dua tapi sebelah jadi boleh angkat, tetap sunat angkat. Sebelah lagi tu dah tak boleh berfungsi dah. Sebelah kiri ni dah tak boleh nak angkat. Dua kelondeh bawah macam tu lah. Tak sunat angkat. Satu sebelah kanan, Allahu Akbar. Kalau kedua-dua tu tak boleh angkat, barulah tak sunat angkat. Kita panggil sunat mengangkat dua tangan. Bila sunat angkat dua tangan tu? Pada yani ketika tak kala tu ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Permulaan angkat, ini dia nak cerita cara angkat. Ini dia panggil tahap mengangkat tangan. Baik, sebelum kita nak baca kitab kita ni, kitab kita dia ringkas, dia terus dengan tahap mengangkat tangan, paras. Dia panggil tahap ni menurut paras. Nak angkat tu level mana?
Dia terus mula dengan tahap ataupun paras ataupun level. Kita sebut dulu sebab perbincangan sunat mengangkat tangan dia agak panjang. Kita sebut dulu yang tak ada dalam kitab, iaitu yang pertama kita kena tahu tempat dulu. Ni dia cerita satu je. Jadi kita cerita dulu tempat-tempat lain sebab dia sama dengan takbiratul ihram. Dia sama. Jadi kita cover ke semua tempat lain, mudah untuk kita panggil apa? Nak menunggu topik akan datang lagi lambat. Jadi kita sebut semua. Pertama kita sebut tempat yang disunatkan mengangkat dua tangan dalam solat. Dia tak banyak, dia 4 tempat saja. Yang kedua, ini penting yang kedua tempat. Tiga ni penting. 3 topik ni kita panggil 3 subtopik. Sunat mengangkat tangan ni ada 3 tajuk kecil. Yang kita tiga ni dia kena orang panggil buat serentak. Pertama kita kena tahu tempat. Bila sunat angkat 2 tangan, dia kesan besar kepada solat kita kalau silap tempat. Makruh terkadang boleh membawa kepada haram batal solat sebab silap tempat dia angkat juga. Pertama tempat, 4 tempat dah kebilang. Yang kedua ni ialah masa. Kita nak kena tahu tempat, kita tahulah ada 4 tempat dah, kita akan bilang satu persatu. Tapi masa tu kita terlepas pandang. Bila nak mula angkat, bila mesti komplit dah, selesai dah angkat. Silap tempat yang sepatutnya komplit dah selesai baru mula, itu tak sunat. Kadang kalau kita tak fokus, tuan-tuan walaupun nampak mudah, sunat angkat tangan ni dia main angkat je. Yelah dia tahu nak rokok, nak intidal, nak sujud, nak bangkit lepas ayat awal, dia tahu 4 tempat. Tapi masa bila? Dia main angkat je. Kadang-kadang masa yang dia angkat itu dah habis, tak sunat lagi. Apabila tak sunat, kiri sekali, kanan sekali, 2 makruh. Itu dia panggil masa mengangkat tangan. Barulah tajuk yang ketiga, topik yang ketiga, baru kita masuk tahap mengangkat tangan. Nak angkat tu tahap mana, parah mana. Ramai orang letak di jupin telinga, nak pegang jupin telinga terus pada. Kita nak tahu macam mana tahap sebenar sunat. Ni semua cerita sunat ni, bukan wajib. Sunat. Tak angkat tangan pun tak apa, sah sembahyang, cuma makruh lah. Baik, 3 tajuk tu kita bincang satu persatu. Baik, kita tengok tempat dulu. 4 tempat tadi Di 4 tempat sunat mengangkat 2 tangan dalam sembahyang, jangan lebih. Ini yang banyak isu sampai 5 sampai 6 angkat ni. Kalau sampai 6 angkat tu tanda setiap rakaat dia angkat. Setiap rakaat dia angkat tangan. Dia tak ada 5, tak ada 6, dia hanya ada 4 saja. Pertama, popular, jangan orang tersilap, iaitu sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Hukum sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dia panggil ijma' para ulama, sepakat para ulama. Tidak ada mana-mana ulama kata tak sunat. 4 mazhab sepakat. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab sepakat. Itu dia panggil ijma' para ulama, sepakat para ulama. Angkat tangan ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Itu kita tahu tempat dulu. Di banyak riwayat hadis yang kata ijma' para ulama sunat. Melainkan mazhab lain dia kata wajib. Selain daripada 4 tu ni, mazhab yang tidak ditadwin. Tadwin ni tidak dibukukan peraturan dia, seperti mazhab Imam Auza'i. Jadi mazhab tersendiri. Zaman sebelum daripada Imam Syafi'i ada mazhab Auza'i mewajibkan mengangkat 2 tangan. Itu tak perlu tuan-tuan ingatlah. Kita ingat 4 saja, 4 mazhab. Berarti mazhab Daud Az-Zahiri mewajibkan mengangkat 2 tangan. Tu mazhab lain tak perlu ingat. Kita ingat 4 mazhab saja. Sunat sepakat mengatakan, semua mazhab sepakat mengatakan sunat mengangkat 2 tangan. Baik. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Tempat yang kedua ni pun jangan orang tersilap tuan-tuan. InsyaAllah memang orang angkat tangan cantik semua tempat ini, iaitu ketika nak rokok. Cuma silap teknik ialah dia nak tahu cara ataupun masa angkat tangan.
Dia panggil indar ruku'i. Dia panggil yusannu rafa'u yadayhi. Sunat mengangkat dua tangan ini fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat saja. Pertama yang kata apa? Inda takbiratul ihram. Nanti kita akan tengok inda takbiratul ihram, ketika mengucap lafaz takbir. Apa maksud ketika mengucap lafaz takbir? Yang kedua, wa inda ruku'i, ketika rukuk. Nanti satu topik yang kedua baru kita bincang bila nak mula angkat. Rokok tu bila nak mula angkat. Rokok dulu bawa angkat, ataupun angkat dulu baru bergerak. Itu penting masa mula mengangkat tangan dan mula komplit, mula siap. Itu nanti dulu. Jadi tempat yang kedua ni, dia hanya 2 mazhab je sunat. Tapi tuan-tuan tak ingat mazhab lain, tak apa, mazhab kita je 4 tempat ni. Ingat mazhab orang lain tu sebagai tambahan, supaya kita ingat bahawa 4 tempat saja Syafi'i. Mazhab lain dah tak, semua mazhab lain tak ada. Hanya mazhab Syafi'i paling banyak 4 tempat. Ketika rukuk, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal saja. Adapun Maliki dan Hanafi tidak sunat mengangkat 2 tangan ketika rukuk. Dia hanya sunat mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Kenapa kita sebut juga mazhab lain? Supaya tuan-tuan ingat, apabila kita buat lebih daripada Syafi'i, maka itu tanda mazhab kita. Ini kita kira qaul mu'tamad. 4 tempat sahaja disebut dan banyak kitab. Dan yang ketiga, wa indal i'tidal, ketika bangkit daripada i'tidal, sunat mengangkat 2 tangan. Ini mazhab Syafi'i saja. Dan yang keempat, ketika bangkit daripada tasyahud awal. Ketika bangkit daripada tasyahud awal. Itu tempat yang keempat yang biasa orang terkeliru. Dia ingat selepas tahiyat awal bangkit ke rakaat ketiga, sunat angkat tangan. Maka setiap rakaat pun dia angkat tangan juga. Itu bahaya. Dia rakaat ni 4 rakaat. Kalau kita sembahyang Isyak 4 rakaat. 4 rakaat sunat angkat tangan yang keempat hanya tahiyat awal bangkit ke rakaat ketiga, sunat angkat tangan. Itu tempat yang keempat. Rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua, jangan angkat tangan, bahaya, makruh. Dan kalau bergerak anggota kepala, maka batal sembahyang. Dia jadi 3 gerak. Itu dipanggil kesan menggerakkan ataupun mengangkat tangan pada tempat yang tak disunatkan. Kesan dia ialah pergerakan, bukan sembahyang. Hukum dia makruh dan ada haram batal sembahyang. Mana tempat yang biasa bahayanya? Iaitu rakaat pertama. Rakaat pertama ni sujud terakhir ni, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dia pernah Allahu akbar. Rakaat kedua, angkat tangan, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua. Rakaat kedua duduk tahiyat awal. Lepas baca tahiyat awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, naik Allahu akbar, angkat tangan. Ya, ini sunat angkat tangan. Dia panggil tempat yang keempat, sunat angkat tangan ketika bangkit daripada tahiyat awal. Ini sahaja tempat keempat. Rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua tak sunat. Rakaat ketiga, rakaat ketiga jaga-jaga, dia angkat lagi. Memang pantang dia gerak je. Rakaat ketiga, lepas dia sujud terakhir, Allahu akbar, gerak lagi, angkat Allahu akbar, tak sunat. Hukum dia 2 gerak, satu kiri satu gerak, kanan satu gerak. Hukum dia makruh. Kalaulah satu kepala dia tunduk, jadi 3 gerak. Kepala mendongak ke atas dikira 1 gerak, tunduk ke bawah dikira 1 gerak. Paling kiri 1 gerak, paling kanan 1 gerak. Tu nak faham gerak dalam sembahyang. Gerak dalam sembahyang tidak dibenarkan melainkan gerak sunat dan gerak wajib. Lepas tu kita nak tahu mana gerak sunat.
Jangan gerak selain daripada wajib dan sunat. Kalau gerak ada kesan hukum, dipanggil implikasi hukum di sebalik pergerakan yang tidak disunatkan. Itu kita nak tahu tu pergerakan sunat dalam solat, supaya gerak kita ni, gerak ni kita dah bincang belum daripada ni, bukan gerak jarak jauh pendek dikira satu, tak. Gerak dekat pun dikira satu, gerak jauh pun dikira satu. Dikira satu gerak, dua gerak, tiga gerak berturut-turut, tiga gerak batal, dua gerak makruh. Jadi khilaf dua gerak. Ada qaul mengatakan haram, tak batal. Ada qaul yang ringan mengatakan makruh, tak batal. Dua gerak. Satu gerak harus serta makruh. Itu dipanggil tempat. Tempat yang disunatkan. Yang bahayanya adalah tempat yang keempat lah. Lain mudah. Tempat pertama okey, tempat kedua rakaat okey, tempat ketiga i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kat tangan. Ya tu okey. Orang angkat okey, orang tak angkat pun tak apa. Tapi yang bahayanya adalah tempat yang keempat. Baik, settle pertama tempat. Kita nak tengok yang kedua yang paling penting. Masa ke tempat empat tu cara kita nak buat. Macam mana cara kita nak angkat? Masa nak angkat, bila mula angkat, bila siap. Kena tahu mula bila, siap bila. Jangan kita letak silap masa. Dah siap, sepatut siap, baru mula angkat. Itu hukum dia makruh. Kenapa makruh? Pergerakan di tempat di masa yang tidak disunatkan. Tu, ini kena faham. Inda ruku'i wa inda al-i'tidali wa inda sujud. Ketika sujud, ketika bangkit daripada duduk tasyahud awal, ketika bangkit, bukan setelah bangkit, bukan. Dah selesai bangkit, dah duduk qiyam baru kat tangan, itu tak sunat. Dah setelah i'tidal, dia kata wa indal i'tidal, ketika i'tidal. Maksud apa? Semasa i'tidal, ketika ni semasa, bukan siap i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, dah siap dah, dah siap i'tidal. Dia bawa angkat tangan. Dia angkat tangan sambung dengan Rabbana walakal hamd. Itu bahaya, tak sunat. Masa yang disunatkan dah habis. Okey, kita tengok masa satu persatu. Yang pertama, tengok masa yang pertama. Baik, sebelum kita nak tengok masa, saya terlupa nak sebut antara benda penting. Antara benda penting dipanggil, sebelum nak tengok masa, dipanggil tempat tadi. Ada 4 tempat. Dia 4 tempat ini sunat angkat tangan. Itu dipanggil 4 tempat yang umum. 4 tempat saja dalam solat. Kita nak tahu tambahan, isu tambahan. Tempat ini isu tambahan. Apa dia? Kita sebagai makmum, kita nak kena tahu, kita sebagai makmum nak follow, nak ikut imam. Ada kalanya sunat kita ikut walaupun bukan tempat kita. Ini tambahan tuan-tuan. Walaupun tambahan, 4 tempat itu individu dan imam. 4 tempat, individu dan imam. Dia hanya ada 4 tempat. Kita sebagai makmum, dia agak berbeza sedikit mengikut situasi. Kalau situasi kita follow daripada awal sampai akhir, sempat sekali dengan imam dekat pertama sampai habis, yang tu simple, mudah. Kita nak tengok isu pertama ni. Dia panggil apa? Imam ataupun sembahyang seorang diri. Ini kita sebut combine imam dengan sembahyang seorang diri dan nanti makmum. Kita sebut yang pertama dulu. Isu pertama, isu tambahan tuan-tuan. Ini just tambahan. Walaupun tambahan, tapi dia praktikal dengan kita. Tuan-tuan nanti tengok macam mana isu pergerakan nak angkat tu, nak angkat tangan tu. Imam angkat, kita angkat. Imam tak angkat, ada kesunat kita angkat. Sebab sekarang ni kita ni makmum, dia lain hukum. Sembahyang seorang diri lain, imam lain. Imam dan
seorang diri dia satu hukum, sama panduan. Makmum dia berbeza sedikit. Isu pertama, iman atau sembahyang seorang diri sunat mengangkat tangan. Kita nak fokus bila? Kita nak fokus isu tambah ini ialah pada tempat bangkit daripada tayar awal. Itu je, yang lain tak apa. Yang tiga tu okey. Yang dia agak kompleks, yang perlu kita fokus, bangkit tayar awal. Bangkit tayar awal, kita iman ataupun sembahyang seorang diri, satu panduan. Ini panduan mudah. Kalau kita makmum, ada perbezaan sedikit. Okey. Ini umumnya isu kita nak bincang iman atau sembahyang seorang diri. Jadi sunat dia mengangkat tangan bangkit daripada tayar awal. Kita tahu dua-dua ni sunat. Makmum. Sembahyang seorang diri pun sunat, iman pun sunat. Baik. Yang tu mudah. Baik, kita nak tengok makmum pertama. Yang pertama, isu umum settle. Yang pertama pun makmum yang sama-sama dengan imam dapat 2 rakaat. Okey ini makmum. Adapun imam atas sembahyang seorang diri itu kita tahu, iaitu imam sembahyang seorang diri sunat mengangkat tangan ketika bangkit tayar awal. Itu kita tahu. Itu simple, sama dengan panduan asas tadi. Yang ini ni, yang pertama ni makmum yang sama-sama dengan imam. Makmum yang sama-sama dengan imam dapat 2 rakaat bangkit daripada tahiyat awal. Jadi kita sama. Imam pun 2 rakaat, kita pun 2 rakaat. Mudah je ni. Apa tindakan makmum? Iman kita tahu, iman sunat mengangkat tangan. Iman sunat mengangkat tangan. Dan ketika naik daripada tayar awal, iman sunat takbir Allahu Akbar, sunat. Dia panggil takbir intiqam. Ketika dia naik itu sunat, imam buat 2 benda. Sunat dia buat Allahu Akbar, dan sunat dia angkat tangan. Takbir intiqam pun sunat dia buat, dan juga angkat tangan pun sunat. Itu imam. Makmum pun sama hukum dia. Makmum ni apabila 2 rakaat dia dapat dengan imam, dia imam tayar awal, dia pun tayar awal, imam 2, dia pun 2, sunat 2 benda juga. Naik, ketika naik sunat juga dia buat Allahu Akbar, sebut intiqam, dan sunat dia angkat tangan. Sunat dia angkat tangan walaupun imam tidak mengangkat tangan. Ni yang kita nak fokus. Yang kita nak fokusnya, walaupun iman terlupa ataupun sengaja, iman Allahu Akbar, tak angkat pun tangan tu imam 2 rakaat. Sepatutnya dia sunat lah angkat tangan lepas tayar awal. Tu iman tak sunat angkat tangan. Adakah kita tak sunat sama-sama ikut mutaba'ah dengan imam? Tak. Iman biar dia tak angkat, tetap kita sunat mengangkat tangan. Sebab hukum dia, kalau kita makmum, ingat dia ada perbezaan hukum. Dia jangan samakan dengan individu. Ini kita nak tahu. Yang ni walaupun iman tak buat, tetap sunat kita buat. Dia tak buat, dia naik senyap, tak angkat pun, sunat, tetap sunat kita angkat. Kenapa? Kerana kita dah dapat 2. Iman 2 dia sunat angkat, dia tak angkat, tak apa. Kita 2 tetap sunat angkat. Itu satu isu, satu hukum. Hukum yang kedua, hukum pertama mudah tuan-tuan, kita pun buat semua. Imam tak buat pun kita buat juga. Ini hukum yang kedua, makmum masbuk. Ini isu yang kedua, makmum masbuk yang tak sama bilangan rakaat dengan imam. Yang ni ramai orang tak perasan tuan-tuan.
Kalau dua sama dua, mudah. Imam dua, makmum dua. Iman sunat akad, kita sunat akad. Iman tak akad, kita sunat akad. Tetap. Tetapi isu kedua ni di sebaliknya, dia kontradik dengan iman. Iman cantik dah. Iman dapat dua, kita baru dapat satu. Tu dia panggil isu kedua ni makmun masbuk yang tak sama bilangan rakaat dengan imam. Kita pergi takbir Allahu Akbar, dapat satu rakaat pertama, iman dah dua. Apabila iman dua, sekejap lagi dia duduk tahiyat awal. Dia duduk tahiyat awal, kita baru dapat satu. Apabila iman dua, dia duduk tahiyat awal, dia akan naik tahiyat awal, dia akan angkat tangan. Kita baru satu. Sepatutnya kalau kita sembahyang seorang diri, jangan angkat tangan makruh. Kalau sembahyang seorang diri, ini kita makmum ni, sunat ataupun tidak angkat? Jawab dia topan, walaupun kita satu rakaat, tetap sunat mengangkat tangan, kerana kita makmum. Tu. Di sini ni dia tak bahaya. Kalau ada orang dia tak confirm, sunat angkat ke tak angkat? Sunat, tak payah angkat lah, senang. Tak apalah, tak bahaya lah, cuma tak sunat. Dia panggil tak dapat pada sunat. Tak ada isu pergerakan yang berbahaya. Maksudnya dua makruh itu, kalau tak sunat, dua makruh, satu lagi tambah jadi batal, 3. Cuma dia akan hilang luput kelebihan pahala. Itu isu yang kedua. Dia panggil makmun masbuk yang tak sama bilangan rakaat dengan iman, tetap sunat mengangkat tangan. Kenapa idatul ba'ithah? Dalam kitab besar dia sebut kenapa sunat? Dia panggil sunat mutaba'ah dengan iman. Sunat ikut iman pada perbuatan. Cuma isu tambahan tu Nabi, dua isu je. Dua isu. Ada isu satu tambahan. Yang ini dia ada khilaf. Bapak tak ingat pun tak apa. Ini tambahan. Apa dia? Kita sepatut imam, kita tak sama bilangan rakaat. Kita tak sama bilangan rakaat. Kita baru dapat satu. Iman dah dua. Iman dua, sepatut dia angkat, dia naik, dia angkat. Tiba-tiba iman tak angkat. Kalau kita dua, atau sunat tu tak ada khilaf. Kita dah dua, iman tak angkat, kita sunat angkat. Tapi kalau kita baru satu, iman dua, iman tak angkat, kita sunat ataupun tidak angkat. Ini baik khilaf. Qaul pertama tak sunat angkat, sebab kita baru satu. Iman dua, dah dia tak angkat, tak payah kita angkat. Tapi qaul dhaif, Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan sunat juga angkat. Tu saya sebut awal lagi, tuan-tuan tak ingat pun tak apa, sebab dia khilaf. Khilaf ni jam ni, nak ingat amanah mutamak, amanah dhaif. Itu sekadar tambahan saja. Orang muda tak apa, orang muda dia ingat, dia melekat. Lepas sekali tu melekat. Agak-agak macam tu lah. Jadi kalau kita tiga dan kita dua, ingat, dan kita baru satu, iman dah dua, nak angkat ke tak nak angkat, tengok. Kalau dia angkat, sunat angkat, tiada khilaf. Tapi kalau dia tak angkat, baru ada khilaf. Ibnu Hajar kata angkat, sunat juga. Muktamad kata tak, jangan angkat. Sebab dia tak angkat, kita pun tak angkat. Habis. Itu dia panggil isu tambahan yang kita nak bincang. Ya. Makmum dapat 2 rakaat, iman dah 3 lah. Adakah bangkit 2 ni dia sunat dah angkat? Tak, jangan angkat. Imam dah 3, makmum baru dapat 2. Kalau seorang diri dapat 2, duduk tahiyat awal, sunat lah. Tapi
Apabila kita follow imam 3, kita 2, kita dah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal batal. Kita tak duduk tahiyat awal, tapi bangkit ni sunat dah akad? Tak sunat. Jangan akad. Jadi macam ada sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib? Tak apa macam tu. Kalau sembahyang maghrib, tu dia panggil isu lain. Isu macam mana tu? Isu lebih kurang sama, cuma situasi. Dia panggil sunat mengangkat tangan bagi makmum yang masbuk. Itu isu spesifik. Makmum masbuk ni, kita nak tahu macam mana, adakah dia sunat kat tangan? Kita kena tengok. Kalau makmum masbuk, situasi pertama, kalau kebetulan dia ni sama tahiyat awal, imam rakaat terakhir tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Tahiyat awal sebab apa? Tahiyat awal ni 2 rakaat, sama 2 rakaat. Kalau sama 2 rakaat, yang ni sunat dia buat 2 benda. Ketika angkat ni, ketika bangkit ni, sunat dia menyebut takbir intiqal Allahu Akbar, dan naik di atas, sunat dia mengangkat tangan. Sebab apa? Sebab apabila dia imam bagi salam menjengkum je imam, maka status dia individu. Apabila dia individu, kebetulan dia ni 2, dapat 2 rakaat, maka 2 rakaat sunat dah. Sunat akad 2 tangan. Maka naik ni, kalau kita dapat 2 rakaat tahiyat awal, walaupun imam dah bagi salam, tetap tempat itu sunat kita buat 2 benda. Apa 2 benda? Nak naik, sunat menyebut Allahu Akbar, takbir intiqal. Kemudian sunat angkat tangan. Itu mudah sebab sama. Tapi kalau makmum masbuk yang tak sama, ingat, berhati-hati, jangan angkat. Contoh, kita pergi ni, imam dah tahiyat akhir. Kita ambil dapat 1 rakaat dulu. Kita pergi takbir Allahu Akbar, imam rakaat terakhir, kita dapatlah 1 rakaat. Dapat 1 rakaat, imam duduk tahiyat akhir, kita pun duduk. Adakah itu tempat kita? Itu bukan tempat kita, tapi wajib mutaba'ah, sama dengan imam pada duduk tahiyat akhir. Wajib sama pada perbuatan. Ada pembacaan sunat. Sunat kita baca tahiyat walaupun bukan tempat kita. Kita baru 1 rakaat, tahiyat buat mana? Tahiyat apa? Kita baru 1 rakaat. Itu sunat baca tahiyat awal juga. Bukan saja tahiyat awal, kalau imam tak siap lagi, habis tahiyat akhir. Walaupun bukan tempat kita. Tahiyat awal pun bukan, tahiyat akhir pun bukan. Tapi sunat membaca tahiyat akhir macam tu imam. Bahayanya apabila imam kum je, apa tindakan dia? Status dia individu. Apabila dia individu, ingat, ketika naik nanti, naik senyap. Naik senyap, tak perlu takbir intiqal. Dan yang kedua, jangan angkat tangan. Dia sama juga situasi macam mana? Situasi kita pergi takbir Allahu Akbar, imam dah tahiyat akhir. Imam dah tahiyat akhir, imam duk baca at-tahiyatul mubah. Kita pun wajib, apa wajib kita? Wajib sama pada perbuatan. Imam duduk, kita duduk. Imam baca, kita sunat baca. Tak wajib baca, sunat baca. Ini benda-benda teknikal ni, macam teknikal lah, tapi bahaya kalau silap. Kena faham tu. Macam mana tindakan kita? Kalau imam tindakan dia wajib segera naik. Bukan sunat segera, wajib segera. Kenapa wajib segera? Kerana wajib tadi dia ikut, bukan baca sunat. Wajib dia ikut duduk. Ketika mana dia makmum. Apabila dia bukan lagi makmum. Apa status individu? Apabila individu, mana tempat wajib dia? Berdiri rakaat pertama. Kadang-kadang dia tak dapat rakaat lagi. Ada orang tak perasan topan, dia habiskan tahiyat. Tahiyat ada 2 ayat lagi. Kalau 1 ayat pun tak boleh habiskan. Kalau dah habis dah tahiyat, Allahumma salli ala tu, selawat, tak boleh habiskan. Ulama kata dalam kitab Fadlul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, segera wajib naik. Kalau tak naik segera, hukum dia batal. Kadar mana segera?
kadar tumakninah. Lebih daripada 3 saat subhanallah, tak sampai 4-5 saat pun subhanallah dalam 3 saat je. Dan dia dah cuba nak aplikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah baru naik. Batal sembahyang kalau dia habiskan. Kenapa kita nak fokus poin dia? Kenapa batal? Kerana status dia selepas imam bagi salam individu. Apabila dia individu, mana tempat dia? Ada kedaya? Bukan. Dia tak dapat 1 rakaat pun. Segera naik membaca Fatihah. Tapi kita nak fokus di sini. Naik itu tak sunat dia baca Allahu Akbar, dan tak sunat dia mengangkat dua tangan. Baik, kita tengok last sekali untuk malam ni. Malam ni tahap belum. Ya. Tak nampak imam. Kita tak nak, kita mau tahu tak dia bagi salam. Ni isu apa ni? Isu imam bagi salam. Oh, takbir. Oh, dia naik ke tahiyat awal rakaat ketiga. Jadi kita tak nampak pun. Tak nampak boleh angkat tak angkat. Yalah tu imam tu kita dah sah ke 50 ni. Mana nak nampak? Itu kita kena berpegang. Kalau qaul mu'tamad, kalau kita dua, dia dua tak jadi isu. Dia angkat tak angkat tetap sunat kita angkat. Yang jadi isunya ialah kita baru 1, dia 2. Kita 1, dia 2. Maka kalau kita tak nampak macam mana? Kalau kita tak nampak dia angkat tak angkat, kita tak payah angkat. Sebab kita baru 1. Kerana yang sunat angkat tu qaul dhaif, kita ikut mu'tamad. Kita beramal dengan mu'tamad, tak sunat angkat sebab kita baru 1. Tapi kalau 2 tak apa, tak payah tengok dia. Kita dah dapat 2, dia 2, sunat angkat. Sama ada dia angkat ke tak angkat, tetap sunat angkat. Baik masa ni penting tuan. Baik masa topik baru. Dah habis dah tempat. Kita tengok masa buat sekejap. Kita cuba habiskan dulu yang ni baru kita. Nanti tahap tu bulan depan tak sempat slot hari ni Tahap tu mana parah nak angkat tu parah mana. Kan versi banyak kan, variasi dia bagi. Macam-macam orang angkat tangan, gelagak angkat tangan. Bukan kita nak standardize. Standardize ni ikut mazhab. Kalau ikut mazhab, standardize mazhab Syafi'i. Maliki, Hanafi. Yang jadi variasi tu, kawan ni ikut perasan-perasan, dia tak tahu mazhab mana pun. Kita tengok, ini gaya Maliki, yang ni ini gaya Syafi'i, yang ni gaya Hambali. Macam-macam ada. Tapi solat Syafi'i, angkat tangan gaya Hanafi, letak di telinga tu gaya Hanafi, letak di pipi tu Maliki. Tu nanti kita bincang akan datang tu bulan depan akan datang. Terakhir kita nak tengok masa. Ini antara yang perlu kita fokus. Tempat tadi okey lah, mudah saja. Masa. Baik. Ada 4 tempat. Kita nak tengok satu persatu. Tapi 4 tempat ini mudah je. Yang kita nak fokus tu tengok tempat ketiga, keempat je. Baik. Pertama, takbiratul ihram. Dia panggil inda takbiratul ihram. Sunat mengangkat 2 tangan ketika mengucap, ketika di semasa mengucap lafaz takbiratul ihram. Bila nak mula gerak angkat, bila kena siap dah komplit, jangan lagi bergerak. Tu mula angkat. Ni disebut dalam banyak kitab. Kitab kita pun dia ada sebut. Kitab Sulaiman Muslim ada sebut. Kitab paling jelas ialah Al-Bajuri Ibn Qasim, jilid yang pertama, detail. Dia sebut bila mula, bila last, bila mula, bila last. Baik, mula dia takbiratul ihram. Setelah mana kita luruskan, kita dah sebut dulu, sunat ketika mana kita nak solat, kita luruskan 2 tangan. Kita luruskan 2 tangan, jangan lagi bergerak. Sunat kita lurus. Belum takbir, beberapa perkara sunat. Pertama, tangan lurus ke bawah.
Yang kedua mata sunat fokus di bawah. Apabila lurus, mula bergerak seiring dengan lafaz A. A tu mula bergerak. A saja kita mula bergerak. Bila komplit Ba. Apabila dua tangan kita letak, tangan kanan kita letak atas tangan kiri di bawah dada kita, ketika itu Ba. Saya buat Allahu Akbar. Jangan Ba tengah jalan, jangan lebih. Dia payahnya kadang-kadang Allahu Akbar. Itu dipanggil Ba awal daripada pergerakan. Ada kadang-kadang lebih Allahu Akbar, itu terlebih. Dia nak sama, seiring. Allahu Akbar. Itu mula dan komplit. Itu yang cantik, yang afdal. Baik. Ingat tu mazhab kita tuan-tuan. Jangan ingat mazhab orang. Mazhab orang lain. Hadis semua ada. Jangan terkeliru. Minda kita fokus satu mazhab dulu. Kalau tuan pendengar ustaz lain cakap, ya, dia ada hadis, ya, Hanafi macam ni. Saya tak nak cerita takut tuan confuse. Banyak sangat ustaz ni, mana satu lalah. Angkat dulu. Dia letak dulu cantik. Allahu Akbar. Dia angkat dulu. Dia tak seiring. Itu mazhab Hanafi dan qaul dhaif mazhab kita. Ada pendapat dhaif mazhab kita pun dia kena angkat dulu. Allahu Akbar. Pasal tempat tu tengok ingat, tapi jangan tengoklah, tak payah tengok orang. Tapi kita perasan kadang-kadang orang sebelah angkat siap Allahu Akbar. Itu qaul dhaif mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad mazhab Hanafi. Maknanya dia ambil mazhab orang. Dia tak perasan. Tak salah ustaz, dia mengaji dengan ustaz dia. Ustaz kata memang ada hadis, dua-dua ada hadis. Mazhab Syafi'i pun ada hadis, mazhab Hanafi pun ada hadis. Baik, center satu. Ketika rokok, ini mudah. Kita tengok nanti ada tempat-tempat yang agak kompleks sedikit. Ketika rokok, inda ruku'i, ketika rokok. Ketika rokok ni tempat, kadang-kadang orang buat dulu berokok. Itu tak tepat. Dia inda rukuk, ke semasa rokok tu belum bergerak, jangan buat lagi. Kadang-kadang dia buat dulu baru bergerak. Tengok ketika rokok, ni nak rokok kan? Nak rokok tu dia pangkat Allahu Akbar. Dia angkat dulu. Angkat jatuh boleh bergerak? Bukan. Tuan perasan ramai orang buat, dia angkat dulu macam ni. Dia angkat dah siap dah boleh rokok. Itu bukan ketika, bukan semasa. Semasa pun tak rokok lagi. Untuk masa baru dia rokok. Siap angkat dulu baru nak rokok. Mana indah rokok ni? Ketika rokok, semasa rokok. Dia macam ni. Ni rokok kan? Kita nak bergerak aja, kita angkat tubuh. Allah, tubuh. Sedap buat macam ni. Angkat dulu baru tubuh. Itu sedap. Angkat dulu. Allahu Akbar. Rokok. Boleh faham? Tak apa nak faham. Tak apa, sekejap lagi buat. Ketika rokok, kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Biasa kita buat macam tu. Dia ketika rokok. Maksudnya ketika kita bergerak tu angkat tubuh. Waladdallin. Amin. Allah. Nampak tak? Ni. Tubuh. Jangan siapkan baru tubuh. Tak. Allahu Akbar. Ketika kita angkat tubuh, dua tangan tubuh letak. Ni Allah. Tu. Yang terbaik lah. Hantarlah macam mana pun. Kan? Payahlah ustaz kok mana pun. Ingat, semasa mula gerak. Ketika kita nak turun tu, angkat tubuh. Jangan angkat dulu baru turun. Jangan. Angkat tubuh. Cuba balik test. Duduk cermin, duduk depan cermin.
Dia benda ni tuan-tuan, kita budak-budak dululah, saya belajar dulu, memang dilatih. Dia skill ni, kita nak membina kemahiran. Lepas tu dia panggil amali, dia panggil praktikal. Sebab tu di budak-budak memang kita bentuk dia, latih dia daripada umur 7 tahun. Baru dia cantik. Dia akan apabila dia biasa latih, macam kawak lah, dia auto lah. Kita ni auto juga, tapi cara kita, kita angkat tangan siap dulu, baru turun. Dia endal rukuk, ketika nak turun rukuk, angkatnya turun. Jangan angkat siap baru turun, tak, angkat turun. Dan yang keduanya ketika iktidal. Iktidal mudah. Ni kan iktidal. Ketika rukuk tadi, Allah turun. Mudah aja kalau tuan buat dalam minda, semasa gerak tu. Jangan buat dulu. Itu je, semasa. Allahu Akbar, rukuk. Iktidal bila nak mula angkat kepala, mula angkat, pergerakan dia angkat, sah. Mesti seiring dengan gerak, sah. Sami Allahu liman hamidah. Itu mula angkat, sah. Bila nak mula angkat, tangan pula. Tengok kan? Dia lepas je kan dia ni kan. Dia lepas mula turun macam ni. Ni. Dua kepala, dua tangan. Ni, tapak tangan dia kena betul-betul letak di dua kepala lutut. Pegang. Dia letak atas ni, kepala lutut letak atas. Letak macam tu. Tak perlu pegang macam tu. Ada orang yang pegang kepala lutut macam tu. Ni, tak. Nanti bulan depan kita akan bincang. Dia ada teknik dia. Teknik sama ataupun renggang. Ni, dia bukan pegang macam tu. Ini bulan depan. Dia cara nak renggangkan. Dua tangan ni sunat renggangkan. Lepas tu dia bukan pegang. Pegang ni dia renggang sangat. Dia letak dua. Letak dua ni ketika mana kita sami'a Allah, angkat kepala dan lepaskan. Lepas terus naik. Ni. Ya. Sami'a Allahu liman hamidah. Kita naik, lepas, mula tu naik, terus. Jangan lepas, baru angkat. Jangan naik dah, baru angkat. Dia nak Sami Allahu liman hamidah. Jatuh, dah jatuh. Dua kepala lutut ni naik, dia akan ikut je. Dia naik, letak. Lepas sempadan dua kepala lutut dan dia tinggal dah. Ni, terus naik, angkat. Saya buat sekali dulu. Ni, dua lutut. Sami Allahu liman hamidah. Ini gerak tayang, slow. Kan? Ni, naik, lepas kan? Ni, lepas ni pohon dah. Apabila mula dia pohon, tu angkat. Angkat. Dah, turun. Sami Allahu liman hamidah. Turun. Ini dia panggil mengangkat, mula mengangkat tangan. Ni, naik kepala, dua kepala tapak tangan ni dah mula naik ke pohon, mula angkat perlahan-lahan sampai dah ni cantik. Dah aja terus turun. Jangan lagi dia angkat. Banyak teka orang keliru tuan-tuan macam ni. Ini tak sunat kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu silap masa dia. Tempat yang disunatkan menyatakan Rabbana, bukan mengangkat tangan. Dan bukan lagi sah. Ada orang dia berdua silap. Silap mengucapkan Sami Allah di masa yang tidak disunatkan, dan juga silap mengangkat tangan di masa yang tak disunatkan. Ingat jangan ingat silap tu. Ingat betul. Jangan berdiri dia sebut apa? Sami Allahu liman hamidah. Dia sambung Rabbana walakal hamd. Hanya satu je pahala sunat dia dapat, Rabbana. Kerana ketika mana berdiri betul, iktidal kan berdiri betul, sunat menyatakan Rabbana walakal hamd. Ataupun nak sambung mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta, tak boleh. Itu sunat yang asing, itu bonus yang lain. Sekurang-kurang dapat pahala Rabbana walakal hamd. Tak hafal hak lain tu, tak apa, dapat pahala sunat Rabbana walakal hamd.
Tapi kita nak fokus tempat masa dia, masa sunat. Berdiri itu sunat Rabbana. Dah habis 2 masa. Apa dia? Mangkat tangan dah habis, dan sami Allah dah habis. Sebab sami Allah ketika i'tidal, dan mengangkat tangan juga ketika i'tidal. Last kali, keempat tuan-tuan. Kita tajuk terakhir, keempat. Bila nak mula langkah? Keempat ni dia terabur ni. Bila nak mula langkah? Tayak awal, naik tayak awal. Naik tayak awal sampai rakaat ketiga. Ada orang sampai rakaat ketiga itu baru dia mula langkah. Itu dah habis masa dah. Ketika semasa kita naik bangkit daripada tayak awal ke rakaat ketiga, jangan sampai rakaat ketiga baru diangkat. Itu tak sunat. Itu indah. Yang ketiga, semasa. Tu. Tu dulu dia belajar kitab fiqh, macam dia belajar Quran. Quran kita belajar satu-satu huruf, faham satu-satu huruf, baru boleh pindah. Begitu dia dengan kita, faham satu-satu kalimah, satu-satu perbuatan, baru boleh pindah. Itu konsep belajar bagi nampak dan minda kita. Kenapa kita belajar slow? Walaupun lambat habis, lambat siap, mati dulu baru khatam, tak apa. Ada orang kata bila nak khatam Ustaz, dia oriented, dia panggil khatam oriented. Berorientasikan khatam. Dia minat sangat khatam kita. Memanglah orang mengaji nak khatam, tapi paling fokus objektif kita, benda yang kita nak ialah kepahaman agama. Kalau khatam tak faham apa pun, terabur fahaman, khatam dah, tapi tak tahu. Semaya ikut imam pun tak faham-faham peraturan wajib. Sebab apa? Tanda dia tak ngaji cara betul, ataupun dia tak khatam. Kita ni, walaupun kita tak khatam, tapi kita cuba cover topik last. Kita akan beritahu awal kadang-kadang. Saya dulu pun susah hati masa saya belajar dengan Tok Guru. Saya kata slow Tok Guru baca ni bila nak khatam. Rupanya topik last itu kita dah faham. Itu teknik Tuan Guru Haji Cik Lokar Hidam, Tok Guru saya selepas daripada itu. Cara dia follow sama je teknik pengajaran, teknik mengajar dia. Kita boleh faham. Contoh hamba, kita tak mengaji pun hamba lagi, tapi kita dah faham. Kita tahu apa dia hamba, kita tahu jenis-jenis hamba apa. Tak mengaji lagi tapi hamba, tapi dia dah biasa sebut hukum hamba. Itu penting tuan. Baik, last kali ni tayak awal. Tayak awal tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dah buat bengkel dulu, tapi sekali tu kalau bukan ingat pun. Dan kita dah buat dah setiap hari buat. Kita dah buat dah betul dah. Ini yang terbaik. Aku susah hati, aku ingat kita buat tu tak betul. Mula tengok, bila nak mula, bila siap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik. Okey, ketika dia naik, dan sunat macam biasa, tangan kanan ini sunat dia tekan ke tolak. Sunat dua ini makruh kalau dia tekan menggunakan penumbuk. Ada teknik penumbuk. Ni, dia tolak naik. Bukan main-main dia. Ni apa? Geng UFC, bukan WWE. Dia tomoy, tolak naik macam ni. Ni, penumbuk. Ini makruh. Dia kena buka, tolak. Sama ada nak tekan hujung pun boleh, semua pun boleh. Dia tolak naik, ketika mula naik berada di sempadan, dia panggil aqallu raqaq, sekurang-kurang sahrakah, mula angkat tangan. Saya tunjuk sekali lagi. Dia naik, tolak naik. Ni ketika dia duduk macam ni, dia angkat perlahan ba. Kan kita Allah kan? Ya Allah sunat. Allahu Akbar. Berdiri betul ba. Jangan lagi mula angkat. Dia kena ba, jatuh, baru letak. Jatuh dulu, baru qiyam. Nak qiyam tu pun boleh, itu dia dah khilaf. Cukup sekali lah. Ingat mula kita tolak je, lepas tolak naik, dah duduk di gaya macam ni, tingguh macam tu, nak berak tu, tolak naik, mula angkat dah. Ni macam ni, angkat bar. Yang biasa buat macam mana? Berdiri betul dulu. Allahu Akbar. Itu dah habis dah.
Habis masa baru dia buat. Itulah tak perasan. Orang cakap tak nak dengar. Saya buat 30 tahun dah Ustaz. Dah 30 tahun dah saya buat. Duk cerita 30 tahun, 50 tahun. Kalau tak betul buat apa? Saya buat, iyalah buat tu bagi ada modul. Sebab tu kita pakai modul tuan. Tiap ada nota ni. Modul lagi, nota lagi. Nota ni kita ambil ni sebagai bukti kitab lain tuan. Kitab-kitab besar kita rekod, catat dalam nota tambahan dan kita guna kitab kita. So, ini tanda modul yang besar. Maknanya tuan-tuan confident, yakin dengan ilmu kita ni ada sumber rujukan yang absah, bukan sekadar Elio siapa boleh simpan. Habis itu 4 masa, 4 tempat mengikut masa bila mula buat, bila complete. Nanti insya-Allah akan datang tuan-tuan kita akan sebut mula dengan tahap. Dia ada 3 subtopik tadi. Sunat kat tangan ni, masa dah settle, tempat dah settle, 4 tempat, masa setiap 4 tempat itu masa mula, masa complete, dan last belum siap lagi. Paras, angkat itu paras mana? Itu kita akan bincang akan datang. Wallahu a'lam. Sedikit tuan-tuan menjawab respon daripada muslimat dan meraihkan permintaan muslimat. Isu berkaitan dengan sistem sembahyang jemaah. Yang kita sebut tadi, sistem sembahyang jemaah ni tuan-tuan, kalau belajar modul kitab fiqh, tapi ingat belajar modul kitab fiqh, bukan hadis, bukan tafsir. Kitab fiqh, dia akan ada dalam itu tajuk, nama dia syurutul iqtidah, syarat sah mengikut imam. Ada 13, ada kitab 12, ada kitab 11, ada kitab 9. Tak apa, angka tidak menjadi isu, tapi poin sama. Jadi muslimat ataupun muslimin di belakang, muslimin di sayap kiri, muslimin di belakang sana penuh di dalam dewan ini, muslimin nak ikut di luar, dan muslimat di belakang. Apa peraturan dia? 13 peraturan dalam kitab idaman penutup, dalam kitab Sulamus Sibyan, dalam kitab kita pun sama 13. Satunya dipanggil dalam kitab Fathul Mu'in sebut Adamul Ha'il. Apa dia? Syarat dia tidak ada sebarang halangan untuk makmum boleh sampai ke tempat imam. Jangan ada sebarang halangan. Sama ada halangan berbentuk langsir, berbentuk dinding, selain apa nama ni, tali dan sebagainya. Dan kitab Surah Muslim yang sebut tuan syarah bagi kitab kita ini, dia kata ha'il, halangan itu walaupun tali boleh dirempuh, tak dibenarkan. Tali diikat tengah, boleh dirempuh, tidak dibenarkan. Kalau ikat tali tuan, kita nak, bukan suruh pergi. Kalau pergi, boleh dia rempuh, putus tali itu, tak dibenarkan. Ulama sebut rempuhan tali itu boleh mengubah hai'ah solat, karakter orang solat. Bukan jenis rempuh-rempuh. Ataupun langkah tangga, dia buat tangga tu, langkah perlu tinggi, tak dibenarkan. Mengubah karakter orang solat, dia kena tanpa ada halangan. Sebab itu kalau sembahyang dalam masjid, okey. Di luar masjid, kita bincang di luar 13 ini peraturan di luar masjid. Dalam masjid tak apa. Dalam masjid tirai ada tutup, ataupun pintu ada tutup, kunci pun tak apa pintu. Jangan paku. Paku tak boleh ya. Kunci tak apa, ada nak kunci. Masjid tak apa. Kenapa masjid tak apa? Ulama sebut dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, masjid keistimewaan yang Allah beri kepada dia. Adapun surau tak boleh. Macam kita ni tak bukan masjid. Mazhab lain, jangan ikut mazhab lain. Mazhab lain, mana tempat sujud dianggap masjid, itu mazhab lain. Itu mazhab Hanafi. Di India mazhab Hanafi. Lepas tu orang Tabligh dia banyak terpengaruh dengan mazhab Hanafi. Kenapa Maulana dia mazhab Hanafi? Datang di Malaysia mazhab Syafi'i, dia bawa mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, kita buta Syafi'i, tak boleh pilih, tak tahu nak nilai ni mazhab apa, tak tahu.
Kali ni tuan kita dah orang panggil apa, bab mazhab ni kita makin caca merba sebab kita dah tak tahu mazhab mana. Apabila kemasukan macam-macam asatizah daripada luar negara, dah tak solid mazhab Syafi'i, sedangkan kita bermazhab Syafi'i. Syafi'i dia tak auto. Tempat buat jemaah tak auto jadi masjid. Tempat buat jemaah tak auto jadi masjid. Dia mesti masjid itu dengan niat. Kita tak niat pun masjid tak boleh. Jadi surau kena buka tirai. Tak boleh tak buka. Macam kita tu buka dengan tutup tu, pintu buka. Mana orang kata, ustaz, ada ustaz lain kata boleh. Dia kata boleh mazhab lain. Tanya dia, mana syarat yang kata boleh? Kitab mana? Kita nak tengok kitab mazhab mana tu. Dia kata Syafi'i. Mana kitab Syafi'i? Kita sebut kitab Syafi'i. Fathul Mu'in, I'anatul Talibin Syafi'i, Baydul Ibn Qasim, Fathul Qarib, Ikhna syarah bagi Fathul Qarib, apa nama ini? Ikhna syarah bagi Fathul Qarib. Banyak majoriti kitab Syafi'i sebut adamul ha'il, tak boleh ada halangan. Mazhab lain boleh. Mazhab lain boleh. Mazhab lain boleh tutup pun. Itu yang kadang-kadang bahayanya. Ustaz ni pun satu hal, dia pun asalkan ada hadis, asalkan ada pendapat, tak kira mazhab mana, dia campak habis kat jemaah. Jemaah ni dia telam je. Dia kena ceritalah, wahai ustaz, ini mazhab Maliki, tuan nak amal boleh, silakan. Tapi tuan kena mengaji Maliki. Yang kita Syafi'i pun buta lagi, nak suruh mengaji Maliki. Dia ikut dia. Tu SS dia mesti cok sendiri. Dia cok ingat orang jemaah macam dia juga. Dia boleh lah 4 mazhab belajar. Kalau betul-betul belajar 4 mazhab lah. Tuan guru saya, dia belajar 4 mazhab, tapi kita orang minta nak belajar Hanafi, tak nak ajar. Tak ajar. Tapi dia dari segi amali, dia kadang-kadang dia semayang seorang diri, dia nak jaga ilmu Hanafi, dia sekolah cara Hanafi, tapi dia mengajar tak nak ajar. Apa jawapan dia? Kita Syafi'i pun tak habis lagi. Dia belagak nak belajar Hanafi, dia kata. Betul juga. Perasan je kita nak minta belajar Hanafi. Syafi'i pun dia kata tak cekap lagi. Nak belajar mazhab orang macam mana? Lagi terabur lah, lupa. Habis. Jadi kesimpulan tuan, teman ikan muslimat tanya, mazhab Syafi'i bukan sunat, wajib buka. Bukan sunat, wajib buka. Kenapa? Kerana syarat sah bukan syarat untuk dapat 27. Bukan syarat sadiqah. Dia ada syarat sadiqah, ada peraturan nak dapat 27. Itu lain tu. Itu yang kita nak buat bengkel salat jemaah bulan 12 tu, tapi kita tak jadi. Kesuntukan masa sangat, kita akan tunda bulan lain. Daurah kita tu khusus, kita buat berskala, bersiri, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, mungkinlah tengoklah berapa kali, untuk khatam modul sembahyang jemaah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.